Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Untuk episod kali ini saya nak kongsi tentang sesiapa yang berminat nak jadi jurufoto dalam perkhidmatan kerajaan lah. So sebelum tu saya nak kongsi sikit lah tentang cara saya apply masa tahun sekitar 1996-97 macam tu. So masa tu kebanyakan iklan jawatan kosong kerajaan ni dia tak macam ada sekarang ni, zaman internet yang meluas kan. Dia iklan dalam surat khabar. Saya jenis memang orang kata apa, saya punya arwah ayah boleh kata hampir tiap-tiap minggu lah, hari Sabtu Ahad tu menjalankan beli paper kan. Dan ada sekali ternampak lah iklan daripada Jabatan Penerangan yang mengatakan ada jawatan kosong untuk jurufoto. Dan borang tu kita kena ambil dekat, kalau tak silap masa tu Jabatan Perkhidmatan Awam ada satu pejabat di Jalan Cendera Sari kepada dekat Taman Tasik Perdana tu. Sekarang ni Taman Botani lah, dekat situ kita ambil borang manual tau. Dan borang tu kita boleh hantar melalui pos ataupun by hand di Angkasa Puri. So kalau kita duduk di tempat lain selain daripada Kuala Lumpur, kita kena post lah benda tu kan. Macam saya tinggal di Sungai Besi, saya hantar by hand di Angkasa Puri sendirilah. So sekarang ni kebanyakan jawatan jurufoto untuk kerajaan ni kita kena mohon, bukan sahaja jawatan jurufoto lah, jawatan apa saja jawatan kerajaan ni, kebanyakannya kita kena mohon melalui SPA lah, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, secara online lah atas talian kan. So bila dah online tu, isilah apa yang patut kita punya qualification apa semua tu. Dan kalau kita layak, diorang akan email untuk panggil untuk sesi peperiksaan. Ni belum terduga lagi peperiksaan macam sekarang ni, zaman Covid ni apa semua, peperiksaan secara online atas talian. Macam dulu dia panggil peperiksaan bertulis secara manual bukan maksudnya dalam satu bilik khas kan, dipanggil pergi Angkasa Puri, kita ada periksa dekat situ. Dia ada periksa dekat situ. So sekarang ni lebih kepada online. Kalau dah lulus tapisan online tu kebanyakannya basic foto lah. Basic foto kadang-kadang dia campur sikit dengan video. So benda ni nak bagi tips pun susah juga, bukan susah, tentang basic foto ni macam mana pun kalau kita dah berminat nak jadi jurufoto, terutamanya dalam kerajaan ataupun mana-mana agensi pun, basic foto tu memang kita kena ada lah. Kalau basic foto pun tak ada, macam bila kita nak masuk test periksa tu mungkin susah sikit lah, pasal dia bendanya orang kata fakta lah kan. Contohlah dulu ada sekali tu periksa tanya apa maksud SLR kan. Dia ada ABC dia kan. SLR tu single lens reflect, lepas tu ada TTL, flash apa semua. So benda-benda teknikal tu memang kita kena tahu lah. So bila dah lepas tu, dia akan panggil sesi amali pula. Okay, sesi amali ni ujian praktikal lah. Ujian praktikal ni maksudnya, saya tak tahu yang terbaru ni macam mana, tapi kebanyakannya dia akan bagi tajuk, mungkin 5 ke 6 tajuk ke, dan kita mesti ambil gambar mengikut tajuk tu lah, kesesuaian tajuk tu, mana parti tajuk tu. Contohlah tajuk dia kebersihan, dia bagi tajuk kebersihan saja. Macam mana kita nak interpretasikan bersih atau kebersihan tu dalam bentuk foto. Macam saya dulu, saya pernah kena tajuk tu lah, kebersihan. Lepas tu bandar dalam taman. Pasal masa tu saya punya ujian amali tu dia buat bas daripada Angkasa Puri tu. Semua calon-calon jurufoto tu dia buat satu bas tu dalam berapa puluh orang tu, diturunkan dekat daya bumi. Tajuk semua dah ada. Masa tu pakai filem lagi kan. Filem tu satu roll 36 ni lah. Tak silap saya ada 5 tajuk lah, antaranya kebersihan, bandar dalam taman, lepas tu reflection macam tu lah. So macam mana masa zaman filem tu, problem dia tu lah, kita kena betul-betul fikir macam mana cara nak menterjemahkan soalan tu kepada gambar. Pasal kita bukannya dah ambil gambar boleh delete, dia nak satu roll sahaja. Kalau satu roll tu ada, dia tak nak ada 2-3 roll, dia nak satu roll je. Kalau satu roll tu gambar tu rosak ke, atau gambar tu tak menepati apa yang dia nak tu, memang kita rugilah. Macam sekarang ni digital tak apa, kita boleh ambil banyak kali, tak cantik kita delete, tak cantik kita delete kan. So nanti kita submit dia lah gambar digital tu. So maksudnya kena ambil betul-betul tentang yang soalan online tu, yang saya tak dapat nak tolong ke apa. Itu kebanyakannya tentang basic tu. Basic tu kalau kita basic pun kita dah lemah, memang kita akan lulus lah bahagian tu. Dan ni saya nak kongsi tentang amali ni. Okay, amali ni ujian praktikal ni, dia lebih kepada cara kita menterjemahkan tugasan diberikan tu dalam bentuk gambar. Dan pasal ramai orang yang akan dipanggil kan.
So cara macam mana kita nak stand out ataupun nak bagus daripada orang lain, kita kena kreatif. Kreativiti kita tu. Jangan orang kata apa, contohlah gambar kebersihan kan. Tapi ni bukan soalan bocor tu. Ini just contoh kan. Okey, kalau kebersihan tu, kalau contoh dia macam mana kita nak ambil? Apakah kita nak ambil gambar tong sampah saja? Ataupun kita nak ambil gambar orang tengah menyapu sampah? Ataupun kita nak ambil gambar orang sedang membuang sampah? Ataupun kita nak ambil gambar tempat yang bersih saja? Maksudnya gambar, contohlah kalau ada ujian di Putrajaya kan, kita ambil gambar suasana yang bersih saja. Kebersihan lah juga, tapi apakah itu yang orang yang memilih tu nak kan. So kita kena kreatif kat situ. Macam mana kan. Kalau benda tu simple, macam kalau orang ataupun orang yang memilih nanti tengok kan, gambar tu macam jurufoto tu tak ada daya usaha untuk buat sesuatu kan. So kita kena kreatif. Kreatif dari segi menterjemahkan apa benda gambar yang kita nak buat. Satu lagi kena kreatif dari segi angle pula. Kalau kita dah tahu dah idea tu, okay, kita nak ambil gambar orang tu dah membuang sampah. Okay, idea tu dah ada. Apakah kita nak ambil straight shot macam tu, ataupun kita nak cuba cari framing yang cantik ke, ataupun komposisi yang baik kan. So idea orang buang sampah tu dah cantik dah tu. Tapi kita kena fikir pula komposisi dia macam mana, framing dia macam mana, ataupun kita nak ambil just direct saja. Pasal orang yang menilai ni senang cerita macam member-member saya juga, senior-senior saya lah kan. Dia tak tengok juga, dia akan daripada sudut pandang gambar tu dia tahu yang jurufoto ni ataupun calon ni dia ada menggunakan daya kreativiti dia dan ada menggunakan ada effort lebih lah untuk menghasilkan sebuah gambar tu, bukannya datang dan direct shoot saja. Kalau boleh dia ada image wow lah, maksudnya gambar yang orang tak pernah terfikir nak buat kan. Gambar orang buang sampah tu biasa kan, tapi mungkin kita ambil daripada sudut framing yang cantik, ataupun kita cari background yang cantik kan. So benda tu kita kena fikirlah, apa yang saya nak sampaikan, kita kena kreatif dalam menterjemahkan tugasan ataupun tema soalan yang dibagi tu. Mungkin 5 ke 6, ada member Facebook lah, dia post kat saya, dia kata ujian amali dia pagi ada, petang pun ada. Soalan dia tak bagi lah, soalan mungkin masa dia datang ke Putrajaya nanti, ataupun di negeri-negeri mana seluruh Malaysia ni dia akan diberi soalan lah kan. So dan tips ni untuk adik-adik yang berminat boleh gunakan banyak kali lah kan. Maksudnya mungkin sesi yang pengambilan baru ni dah ada orang dia kan, maksudnya dah ada calon-calon dia akan nak periksa. Tapi tips ni boleh dipakai untuk yang akan datang lah kan, untuk yang masa-masa akan datang lah. So maksudnya yang basic online tu saya tak boleh nak tolong, pasal apa benda tu kita kena ada basic fotografi ya. Kalau kita basic tak kuat memang susah lah kita nak lepas tabisan online tu. Okay, yang ni yang basic untuk ujian amali ni, praktikal ni. Ujian praktikal ni yang penting kita kena kreatif dalam menterjemahkan soalan yang dibagi tu. Kita boleh buat lah dengan kumpulan dia bagi. Biasanya kadang-kadang dia orang dia pergi by group kan, dia orang nak pecah-pecah kan. Tapi kalau sama je semua, susah juga kan. Sebaik-baiknya kita boleh lah kalau nak pergi dengan kawan-kawan kan. Pasal kadang-kadang contohlah di Putrajaya ada 20 calon kan, kita gerak sekali apa semua gambar sama je, susah juga kan. So boleh lah gerak ramai-ramai, tapi idea tu lain-lain kan. Ni kalau sama-sama je macam rugilah, sama-sama rugilah. Dah tentu tak, senang cerita tentu tak terpilih lah, pasal macam sama je kan, tak ada idea sendiri kan. Okey, lepas tu contoh lah, kalau dah dapat pula lepas interview, lepas pula apa dia daripada sesi amali tu lulus pula. Okey, rezeki alhamdulillah lah tu. Dah tapisan yang terakhir tu, tapisan dipanggil untuk ditemu duga. Yang itu yang paling penting sekali. Bila ditemu duga ni, sebaik-baiknya, saya sebelum ni saya ada buat perkongsian lah, sebaik-baiknya kita bawa portfolio yang dicetak. Yang dicetak letaklah dalam 10 keping gambar atau 20 keping gambar, kita print size 8R. 8R kita buat dalam satu folder file yang dia ada plastik yang kita boleh masuk gambar tu kan, ada 20 keping, dan gambar tu mestilah kepelbagaian gambar. Tak salah pun kalau kita letak gambar wedding. Saya pun ada letak gambar wedding juga, tapi janganlah 20 keping gambar wedding kan. Mungkin satu gambar wedding, satu gambar pemandangan, satu gambar sukan mungkin sukan anak kita sekolah ke apa kan, gambar still life, gambar bangunan ke apa kan. Itu pelbagai gambar. Pasal bila kita masuk dalam jabatan kerajaan ni, tak kira agensi mana pun yang akan kita ditempatkan, gambar yang kita rakam tu pelbagai tau. Dia bukannya gambar mesyuarat, gambar orang kata apa,
uh, event, potong ribbon apa semua. Kadang-kadang majlis sukan, jabatan, agensi pun kita kena rakam. Kadang ada masanya kita kena buat, cari gambar untuk bahan buku kan. Kita kena ambil gambar bangunan ke event ke, ataupun ada benda-benda yang still life ke, sungai ke apa, gambar pemandangan dan macam-macam mengikut tempat yang kita nak tu lah. So dalam portfolio tu kena tunjukkan yang kita ni mampu buat pelbagai jenis gambar. Dan selain gambar tu, kita masukkan juga gambar-gambar yang menunjukkan daya kreativiti kita. Macam gambar pemandangan, angle mana yang bagus kita menarik yang kita ambil kan. Okey, kalau gambar wedding pula, boleh masuk gambar wedding satu sekeping kan, tapi janganlah yang straightforward. Tengok apa gambar yang kita ambil. Mungkin kita nak letak satu momen yang menarik kan. Yang nak menunjukkan kreativiti. Pasal gambar yang saya ada tanya juga yang senior-senior saya yang bakal ataupun yang mungkin jadi orang yang menemuduga ni, dia suka tengok gambar yang dicetak tu. Memang dalam sekarang ni pun ada online kan, tapi takkanlah kita nak bagi tahu yang penemuduga tu, encik tuan boleh tengok saya punya gambar ada di laman web ni, dalam web ni, Instagram ni. Tu dia macam menyusahkan dia kan. Boleh. Tapi yang online pun online juga, tapi yang penting printed portfolio tu kita bawa. Dan dalam masa yang sama, kalau dia tanya ada tak Instagram kita, okey, kita tunjukkan Instagram kita yang ni, kita punya Facebook yang ni, kita punya Flickr ke, website ke apa kan. Tapi print tu orang boleh tengok situ. Ataupun masa kita print tu, lagi satu sebelum lupa, setiap gambar tu sebaik-baiknya ada caption. Pasal apa? Sekarang ni kebanyakan jurufoto di jabatan atau agensi kerajaan, dia juga kadang-kadang boleh bertindak macam orang kata wartawan juga lah, tapi bukanlah wartawan yang tulis story yang panjang ni. Maksudnya macam betul-betul fotojurnalis ni, maksudnya bila kita pergi event tu, gambar yang kita nak submit tu, ataupun kadang-kadang ada setengah jabatan atau agensi tu, jurufoto tu sendiri yang kena selain ambil gambar, dia juga kena post kepada social media punya account tu, macam Facebook ke, Instagram ke. So dia kena ada caption juga. So contohlah kalau kita letak dalam portfolio tu 20 keping gambar, sebaik-baiknya semua gambar tu kita letak caption, jadi orang tahu ni apa benda kan. Okey, ni pemandangan di Kuala Lumpur ke, okey ni majlis sukan sekolah ni apa benda ke. So dia kena ada caption. So bila orang yang nak ambil tu dia tahu dah, oh jurufoto ni ataupun bakal calon ni dah tahu dah cara nak menulis caption dengan betul. So dah memudahkan bakal majikan tu nanti. So maksudnya kalau kita ada ramai, contoh ada 20 calon ataupun 50 calon dipanggil, kita punya ciri-ciri tu dah ada, dah menunjukkan yang kita ni mampu buat kerja. Tak mustahil kita boleh jadi orang kata apa, salah satu top 10 ataupun top 5 yang bakal dipilih kan, daripada kita hantar gambar kosong je, maksudnya caption tak ada, apa pun tak ada kan. Kalau nak cantik lagi, mungkin kita boleh masukkan juga, walaupun tak perlu lah kan, masukkan juga setting-setting yang kita gunakan benda tu. Sebab sekarang ni digital lah, kita boleh tengok balik file tu kan, kita pakai baca apa, shutter apa, benda-benda tu kan. Dan benda ni dia yelah, macam dia menarik lah untuk ditengok kan. So itu dah yang terakhir lah tu. Maksudnya terakhir tu masa sesi interview, bila kita dipanggil tu, penemuduga tu kadang-kadang tak minta, tapi kalau boleh tunjukkan juga. Macam saya bawa portfolio tu. Dalam masa zaman saya dulu tu, sebelum digital lah, memang kena bawa lah. Kalau takkan nak datang melenggang je tanya kan. Ada tu, ada ni, orang nak tengok bukti benda tu. Dan tu dah yang saya beritahu tadi, selain daripada printed tu, kita kalau kita ada akaun Instagram ke, Facebook, Flickr, kita tunjuk sekali. Mungkin nanti, pasal dia tak bagi jawapan on the spot kat situ kan, mungkin nanti lepas habis you all balik tu, dia akan tengok balik, betul ke mamak ni, tengok kan. So benda-benda tu dia membantulah kan. So contohlah kalau kita ada ramai calon, dan kita ni selain daripada mampu ambil gambar cantik, kita punya social media kita pun kita jaga, kita post gambar yang bagus-bagus kan, ada caption lagi, dah tentulah kita ni orang kita lebih terampil, lebih menjadi calon pilihan lah kan. Pasal sekarang ni bila kita kena ingat, bila masuk alam pekerjaan ni, terutama untuk adik-adik kan, contohlah masuk ke jabatan, ke agensi yang dia bukannya tempat latihan lagi tau. Tempat latihan tu di universiti, di college, di situ kita nak berlatih. Ni bila dah masuk kerja ni, itu dah tugas tau. Tambah-tambah kadang-kadang kalau kita masuk tempat baru, jurufoto lama pencen, kita ganti dia kan. So event yang berlaku di hotel, atau event yang berlaku di hotel ke, atau di mana-mana ke, yang melibatkan menteri atau apa, benda tu bukannya berulang-ulang tau. Benda tu kita, kalau dihantar kita pergi, kalau kita nak jadikan benda sebagai medan latihan, kalau gambar rosak, memang payah lah kan. So kita kena, orang kata apa,
buat betul-betul lah. Sebab tu lah dia kata kalau orang yang memilih tu tengok kita punya portfolio tu ada caption, gambar pun cantik, apa semua kan. Dan tak mustahil lah kita boleh jadi antara salah satu calon yang layak untuk diserapkan dalam jabatan kerajaan atau agensi kerajaan lah. Dah cuma yang saya nak bagi tahu ni, kalau melalui Kementerian Komunikasi ni, jawatan tu tak semestinya berjabat di Putrajaya ataupun di kementerian. Dia mungkin di mana-mana negeri ada kosong lah, tertakluk kepada tempat lah kan. Okay lah, kalau ada soalan ke apa benda yang tak clear lagi kan, boleh tanya saya lah di ruangan komen nanti. Ada masa insyaAllah saya jawab lah. Cuma soalan bocor saya tak tahulah, saya pun malas nak tanya diorang kan. Cuma kebanyakannya kalau ujian online tu basic-basic saja, basic foto lah. Kalau ujian amali pula, benda ni diorang pun kadang tak tahu, last minute baru diorang bagi tahu apa benda soalan yang ataupun gambar yang perlu dirakam lah, ikut tema-tema tertentu lah. You just orang kata apa, pas peluang. Jumpa lagi.